Satu berita yang mengejutkan tentang tren bercerai selepas berkahwin. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Nick Alpha Studio, channel pendidikan anda. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan video-video terkini. Terima kasih. Hai semua, mudah-mudahan semua kekal ceria untuk mengikuti PDPR kita pada hari ini. Okey, pertama Ustaz bawakan di sini satu potongan akhbar, keratan akhbar yang boleh sama-sama kita lihat. Okey, satu berita yang mengejutkan tentang tren bercerai selepas berkahwin. Yang ini perangkaan melibatkan pasangan Islam, okey, yang mana kita kira sebagai pasangan muda lah kebanyakannya. Pujangga mengatakan aku sangka panas hingga ke petang, okey, rupanya hujan di tengah hari. Siapa sangka perkahwinan yang diharapkan berakhir hingga ke jannah. Itulah doa yang kita duduk bacakan dalam majlis-majlis perkahwinan. Okey, tetapi Allah uji dengan pelbagai cabaran sehingga ada yang bercerai. Okey, seterusnya di sini ada beberapa perangkaan data-data daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Okey, tentang data-data berkaitan dengan perceraian pasangan muda. Ada statistik mengikut negeri dan sebagainya. Kita akan belajar apa anak-anak ini. Sebenarnya kita akan menekuni pelajaran 13, iaitu isu-isu dalam perkahwinan. Bagi anak-anak yang ingin merujuk buku teks, bolehlah rujuk halaman 1, 2, 3. Baik, objektif pembelajaran kita menyentuh tentang pelajaran 13 ini. Ada sekurang-kurangnya 3 objektif pembelajaran yang sepatutnya kita capai di akhir kita punya PDPR. Pertama, menerangkan isu-isu perkahwinan yang berkaitan dengan perkahwinan, antaranya talak, yang menjadi tajuk fokus kita pada hari ini. Kemudian yang kedua, merumuskan implikasi. Implikasi ini kesan buruk. Di situ perkahwinan yang tidak mengikut syariat Islam, dan juga undang-undang Islam. Dan yang ketiga ialah berazam. Setelah kita belajar mengetahui pelbagai isu-isu yang timbul sehingga membawa kepada masalah rumah tangga, kita berazam membina keluarga bahagia. Semua nak kahwin kan? Jadi keluarga yang kita nak bina bukan sekadar hanya ingin membina masjid, mahligai cinta dan sebagainya, tapi mudah-mudahan keluarga yang hidup rukun, damai dan bahagia, insya-Allah. Anak-anak sekalian, secara umumnya isu-isu yang berkaitan dengan perkahwinan dikategorikan kepada 2 bentuk. Yang pertama yang melibatkan pembubaran perkahwinan. Yang pertamanya talak, kemudian fasakh, khulu' dan juga li'an. Nanti dalam siri kali ini dan akan datang kita akan menyentuh setiap bahagian-bahagian tersebut. Seterusnya isu-isu yang berkaitan dengan perkahwinan juga meliputi isu iddah, rujuk, kemudian nusyus, poligami, hadanah. Hadanah ni hak penjagaan anak, dan juga soal anak angkat. Tengok gambar tu ya. Dia jelingan dia tu, anak-anak tak seperti di atas pelamin. Maknanya ada sesuatu lah tu. InsyaAllah PDPR kita pada hari ini memfokuskan bahagian talak sahaja. Isu-isu yang lain akan kita bicarakan dalam kelas yang akan datang. Yang pertama, mari sama-sama kita melihat pengertian talak. Talak bermaksud pembubaran perkahwinan oleh suami dengan lafaz talak yang jelas ataupun kiasan. Itu talak.
pembubaran perkahwinan oleh suami. Seterusnya, hukum talak ialah harus. Tu pada umumnya, pada asalnya hukum talak adalah harus. Okey, cuma dia ada perincian yang akan kita lihat bagaimana dia boleh berubah daripada hukum harus kepada hukum-hukum yang lain, yang berbeza. Seterusnya, contoh lafaz talak. Okey, talak-talak ni pelajar-pelajar sering menimbulkan persoalan. Bagaimana kalau seorang suami berniat dalam hatinya setiap hari nak menceraikan isteri. Sebenarnya talak melibatkan lafaz. Okey, makna sesuatu yang dilafazkan secara jelas. Okey, yang pertama iaitu contohnya, aku ceraikan engkau. Faham? Okey, tak ada bahasa lain. Okey, maknanya yang dimaksudkan ialah cerai. Okey, itu jelas. Yang kedua, berlaku juga talak secara kiasan. Cuma bila kiasan kita kena tahulah sebenarnya niat suami itu apa. Okey, dari sudut kiasan, lafaznya ialah aku lepaskan engkau mulai hari ini. Lain kata, tadi cerai secara direct, semua faham. Tapi kalau tiba-tiba aku lepaskan engkau mulai hari ini, apa dia? Okey, apa dia? Okey, seterusnya kita pergi pada spektrum ilmu. Okey, tentang hukum talak. Hukum talak yang asal ialah harus, bagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, iaitu syarat memberikan kebenaran untuk pasangan suami isteri membubarkan perkahwinan kerana sebab-sebab yang munasabah. Ini hukum asal. Kalau tanya tentang hukum asal, inilah hukumnya. Walau bagaimanapun, hukum talak boleh berubah mengikut keadaan-keadaan tertentu. Yang pertama, kita dengar kan, antara perkara halal yang paling Allah benci ialah talak. Tapi ada ketika hukum talak berpindah kepada wajib. Mungkin juga sunat, makruh dan juga haram. Okey, kita pergi satu persatu. Bila talak menjadi wajib, iaitu apabila berlaku perbalahan antara suami isteri yang tak dapat didamaikan setelah melalui proses mahkamah. Okey, macam di Malaysia nak bercerai, kita kena rujuk dulu majlis agama, diberi kaunseling dan sebagainya, kemudian melalui proses mahkamah, kemudian tak selesai juga. Okey, kalau tak selesai juga dan perbalahan itu hanya boleh selesai dengan cara berpisah, maka ketika itu hukum talak menjadi wajib. Cantik Islam. Dan satu jalan keluar kepada masalah yang mungkin tak dapat diselesaikan. Seterusnya, talak sunat. Bila? Ketika berdepan dengan isteri yang berakhlak buruk. Okey, kita tahu sebelum ni mungkin ramai yang biasa dengan perkataan nusyus. Nusyus, isteri derhaka. Bagaimana menangani isteri derhaka adalah tajuk nusyus, nanti kita bincang. Okey, cumanya setelah mungkin menangani dengan step-step yang disyariatkan masih lagi gagal. Jadi untuk situasi isteri yang berakhlak buruk, hukum talak menjadi sunat. Subhanallah, Masya Allah, hebat peraturan yang Allah tetapkan. Seterusnya, yang ketiga ialah makruh. Bila talak menjadi makruh, talak menjadi makruh. Okay? Talak ini menjadi makruh bila suami menceraikan isteri yang berkelakuan baik. Okay? Isteri juhudah. Okay? Atau menceraikan isteri tanpa sebab. Apa cerai bang? Tak ada sebab apa-apa saja. Okay? Sebab rasa nak cerai. Tak ada sebab macam tu. Okey, jadi hukum bagi kes yang macam ni ialah makruh. Okey, dan ada ketikanya talak menjadi haram. Bila talak menjadi haram, iaitu apabila suami menceraikan isteri dalam keadaan haid. Kita boleh tengok orang perempuan kalau kedatangan haid, anak-anak pelajar perempuan kan, moodnya terganggu, kadang-kadang stres, tertekan tanpa sebab. Okey, dan juga isteri yang diceraikan dalam haid ni, dia punya iddah akan menjadi lebih panjang.
Itu tak apa, nanti kita akan bincangkan dalam tajuk iddah. Cuma kerana itu, Islam mengharamkan talak itu berlaku ketika isteri haid atau ketika suci. Datang haid kemudian dah suci, tapi telah disetubuhi tanpa diketahui hamil ataupun tidak. Ini pun dia akan memanjangkan tempoh iddah isteri. Jadi cantiknya Islam, syariat yang Allah aturkan ni, setiap keadaan, sama ada wajib, sunnah, makruh, haram, maknanya berpandukan pada situasi yang mungkin berbeza antara pasangan. Seterusnya jenis talak. Allah jerit pula makcik itu. Tak apalah. Yang pertama talak raj'i. Yang kedua talak bain. Talak raj'i ialah talak yang boleh dirujuk. Raj'i, rujuk. Dia tali dulu dah. Dalam tempoh iddah, tanpa akad nikah dan mahar yang baru. Jadi kalau dalam tempoh itu, maka suami boleh rujuk. Bila boleh rujuk, talak ketika itu dinamakan talak raj'i. Yang kedua ialah talak bain, bukan bain dah, talak bain. Ejaan dia ba alif hamzah nun. Ataupun bain. Talak bain ni, apa maksud talak bain? Talak yang tak boleh dirujuk kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru. Maknanya kena habis tempoh iddah, kemudian kena akad nikah macam kahwin semula. Dan juga bukan setakat itu, akad nikah itu maknanya disertakan dengan mahar, mas kahwin yang baru pula, seolah-olah macam memang berkahwin semula lah. Itu talak bain. Jadi sekian dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita akan ketemu lagi dalam siri yang berikutnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.